Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 Design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support. Kini Scoverto licinkan 200 stok ini dalam masa 3 hari. Saiz dari S sehingga 4XL. Jersey ini ready stock out. So please dapatkan segera kerana stok sangat terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Ikutu ya rodomo. Follow Facebook dan subscribe YouTube kumpulan Muzakarah Kitab yang menyediakan medium pembelajaran fardu ain berkitab secara percuma untuk orang awam. Kelas eksklusif bagi orang yang betul-betul berminat untuk mendalami ilmu agama seperti akidah, fiqh, usul fiqh. 50 buah kitab telah dikhatamkan sepanjang 2 tahun beroperasi. Segera follow dan subscribe media sosial mereka untuk dapatkan manfaat akhirat ini. Sila kongsikan media sosial mereka supaya lebih ramai yang mengenali kumpulan Muzakarah Kitab dan supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripada kumpulan Muzakarah Kitab ini. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright, dalam video kali ini is a prediction video untuk chapter 1101, yang mana dalam chapter 1100 kita telah menyaksikan Kizaru telah membawa Denden Mushi Saturn ke Egghead untuk Saturn mengutarakan 3 lagi syarat tambahan sebelum Vegapunk merawat Bonnie dan menggunakan sel Kuma sebagai klon Pacifista Project. Yang pertama, Kuma wajib menjadi Shichibukai. Kedua, Kuma perlu menjadi cyborg. Dan ketiga, impian dan firasat Kuma sebagai seorang manusia harus dipadamkan. Kemudian kita dapat melihat Kuma bukan sahaja bersetuju, bahkan menangis kegembiraan kerana dapat mengorbankan dirinya demi anak Genie, yang membuatkan Vegapunk berkaca matanya. Kizaru juga turut tersentuh. Tempoh rawatan Bonnie mengambil masa 6 bulan dan 1 tahun tempoh masa rehabilitasi. Manakala proses transformasi Kuma memakan masa 2 tahun. Setelah 6 bulan, Bonnie pulang ke Sorbet sambil dibawa oleh Kuma, dan itu adalah kali terakhir Kuma melihat Bonnie sebagai seorang manusia. Dengan rasminya Kuma menjadi Shichibukai, dunia Lanun menjadi gempar dengan kita melihat beberapa reaksi daripada beberapa Shichibukai, Lanun dan Revolutionary Army. Kemudian Kuma berterusan menulis surat kepada Bonnie menceritakan kisah pertualangannya, dan chapter tamat apabila Kuma berada di luar persisiran Fuchsia Village. So, apa agaknya yang akan berlaku dalam chapter 1101 nanti? Jom sama-sama kita membuat prediksi. Ikutu ya rodomo. Alright, dalam chapter lepas kita dapat melihat pada akhir panel Kuma sedang berada di Fuchsia Village. Aku macam tertanya-tanya juga, kalau kita tengok balik chapter-chapter lepas, first time Luffy jumpa Kuma bukanlah di Thriller Bark. Pasal masa tu Luffy dah kecapetan berlawan dengan Orcs. Lepas tu lawan pula dengan Gecko Moria dalam mod Shadow Asgard dia tu. Memang pengsan lah Luffy lepas tu kan. So di Thriller Bark, Luffy tak bertentang mata dengan Kuma, melainkan di Sabaudi, di mana Luffy dan nakama dia berlawan dengan X4 pada ketika itu. Tapi reaksi Luffy pada ketika itu adalah, kamu ni siapa? So kat sini bermaksud Luffy tak berjumpa dengan Kuma masa Kuma datang ke Fuchsia Village. So kat sini berkemungkinan bermaksud Kuma tidak berjumpa Luffy masa Kuma datang dekat Fuchsia Village. Tapi pun kan, adakah Kuma ke Fuchsia Village itu secara kebetulan, atau memang dia datang ke sana untuk berjumpa Luffy? Sebab bukan apa, kawan pun mesti rindu ke anak dia, dan mungkin cara dia nak rawat kerinduan dia pergi ke Fuchsia Village untuk jumpa Luffy. Tapi itulah konflik dia kat sini adalah masa kat Sabaudi Luffy tak kenal pula Kuma kan. So kat sini mudah je kalau Oda nak simplify cerita, Kuma ke Fuchsia Village secara kebetulan dan dia ke sana tapi tak jumpa Luffy pun. So tak ada masalah. Tapi kalau Kuma ke Fuchsia Village memang nak jumpa Luffy, untuk apa tujuan dia? Dan macam mana Luffy boleh tak kenal pula Kuma? So kat sini aku ada wild thought sikit lah, which is kita sedia maklum yang Kuma ada kemampuan untuk memanipulasi memori seseorang, sebab kita boleh tengok memori dia sendiri pun dia boleh erase kan. Jadi mungkin Kuma mengetahui bahawa syarat untuk jadi Shichibukai dia dah fulfill. Syarat jadi cyborg pun sudah. Syarat untuk tidak menjumpai anak dia pun dia dah buat. So tinggal syarat ketiga je yang belum dia buat. So sebelum syarat ketiga tu akan berkuat kuasa dan Kuma completely akan hilang dia punya sense of individuality, dia pergi ke Fuchsia Village untuk berjumpa dengan Luffy. Sebab kalau dia pergi kat Dragon akan membahayakan Dragon dan pasukan Revolutionary Army pula. Pasal nanti lokasi diorang kan toy lah kan. Jadi mungkin
dia pergi dekat Luffy untuk menceritakan segala-galanya dan menggunakan Nikyuu Nomi, dia telah mengeluarkan memori tersebut dari Luffy dan kemudiannya dia simpan. Makanya itu akan menjadi alasan kenapa Luffy tak kenal Kuma masa dekat Sabaody. And on that note, kalaulah benar Kuma lepas kena bantai dengan Akainu kat Marijoa sedang menuju ke Egghead, makanya berkemungkinan nanti Luffy akan sedar balik bila kali pertama dia berjumpa dengan Kuma dan apa yang dikatakan Kuma sebelum ini. So aku merasakan dalam chapter 1101 nanti, momen Kuma bertemu Luffy akan berlaku seperti yang aku katakan tadi, and that will be a very wild guess. But for me, ada juga kemungkinan untuk berlaku. Dan dalam chapter 1100 kita boleh tengok betapa akrabnya Admiral Borsalino Kizaru, Bonnie dan juga Kuma, yang Vegapunk dengan Sentomaru tu tak usah cerita lah kan, pasal sebelum ni dah cerita dah macam mana Vegapunk dengan Kizaru ni awal-awal jumpa si Sentomaru tu dulu. Lepas tu pula dalam chapter 1092 kita boleh tengok masa Kizaru menentang Luffy, Kizaru cakap dekat Luffy dia tak nak pun bunuh Vegapunk sebab dia dah kenal Vegapunk dah lama. Dan dalam chapter 1093 pula kita boleh tengok yang Kizaru seolah-olah tak lawan betul-betul dengan Luffy. Dalam chapter 1093 muka surat 1 dan muka surat 2 kita boleh tengok saat Kizaru nak kena hayun ke laut, Kizaru suruh Luffy be gentle dengan dia. Jadi adakah dalam chapter 1101 nanti Kizaru akan mengkhianati Saturn? Yes, kita tahu bahawa Kizaru dah off for fight lepas dah kena bantai dengan Luffy. Tapi adakah di saat-saat kemuncak ini, di saat Bonnie berada di dalam genggaman tangan Saturn, Kizaru dah tak boleh lagi nak bertolak ansur dengan Saturn? Setelah dalam flashback Kuma, kita dapat melihat Kizaru turut tersentuh melihat sifat rendah hati Kuma yang sanggup mengorbankan dirinya untuk melihat anaknya selamat, dan setelah pengorbanan Kuma selama ini hanya dibazirkan begitu saja dan Bonnie bakal dibunuh Saturn. So pada aku, kalau Kizaru nak khianati Saturn, ini akan menjadi satu plot twist yang baik setelah kita dapat melihat Kuma telah pun tiba-tiba menghilang dari Marijoa. Jadi ramai termasuk aku yang merasakan berkemungkinan Kuma akan ke Egghead Island untuk menyelamatkan Bonnie. Tapi sebenarnya Kizaru sendiri yang menyelamatkan Bonnie. Sebab kita boleh tengok dalam banyak-banyak Admiral, semuanya memiliki pegangan dan prinsip masing-masing. Cuma Kizaru sahaja yang kita boleh tengok yang ateh pago. Tak sure apa pegangan dia yang sebenarnya. So pada aku interesting kalau Kizaru menjadi galang ganti buat Kuma untuk menyelamatkan anak Kuma. Sebab dengan ini akan memberikan beberapa masa untuk Luffy recover kalau pertarungan antara Kizaru menentang Saturn berlaku. Dan kita juga bakal melihat pertarungan antara The Dark Light versus The Bright Light antara Saturn dan Kizaru ini. Dan fans semestinya tidak akan menyangka perkara ini berlaku, dan itulah yang akan menjadi sangat menarik buat sidang fans. Kalau sebelum ini kita boleh melihat Fujitora membiarkan Luffy berlalu dari Dressrosa, kita dapat melihat Aokiji membenarkan Luffy yang telah di-froze-kan ketika di Long Ring Long Land Arc untuk terus hidup. Kemudian kita boleh tengok betapa beria serakahnya Akainu nak bunuh Luffy ketika di Marineford Arc. Dan yang terbaru, kita boleh melihat betapa berianya Ryukugyu nak bunuh Luffy Gear 5 di Wano Arc. Apa salahnya kalau kali ini di Egghead Arc ini kita dapat melihat Kizaru pula yang memainkan peranan untuk menyelamatkan Luffy. So, what do you think, guys? Awesome School menawarkan 3D animation online kelas yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Alright, aku ada sedikit tambahan untuk Kuma ni tau. Dalam chapter 1092, Akainu ada sebut pasal will Kuma, which is ketika Kuma transport diri dia dan menghilang. Akainu cakap, you have lost your will, your mind, everything.
you are just a damn puppet now. Dan dalam chapter 1100 sekali lagi menerangkan berkenaan will Kuma, which is ketika Saturn mengutarakan syarat ketiga untuk Kuma. Saturn mengatakan yang you must agree to give up your free will and sense of individuality. Alright, dari pernyataan ini, apa yang kita faham adalah Kuma rela berkorban demi Bonnie. Bermaksud, will terbesar Kuma sebenarnya adalah untuk membiarkan Bonnie terus hidup. Dan by right, sebaik sahaja Kuma bersetuju untuk mengorbankan dirinya. Bermaksud, Kuma sebenarnya tidak mempunyai will sehebat pirates-pirates yang lain. Dan dengan ini, selamat untuk kita katakan bahawa Kuma tidak memiliki haus Shokuhaki. Kerana syarat untuk seseorang memiliki haus Shokuhaki adalah disebabkan willnya mengatasi will orang lain. Namun, kita kena tengok balik. Sebenarnya, will terbesar Kuma adalah untuk memastikan janjinya kepada Ginny terus hidup dan terus terkotakan. Jadi walaupun Kuma telah mengorbankan willnya sendiri dan hanya menjadi mayat hidup seperti yang dikatakan Akainu dalam chapter tersebut, namun sebenarnya ultimate will Kuma, ultimate dream Kuma adalah untuk terus mengorbankan dirinya untuk orang lain. Iaitu perkara ini kita dapat lihat dari Kuma masih kecil, which is kita boleh tengok bagaimana walaupun dia sudah berjaya menyelamatkan 500 orang dari God Valley, namun dia masih berasa bersalah. Walaupun Ivankov mengatakan Kuma sacrifice enough. Kemudian ketika Kuma mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan kesakitan warga Sorbet dan menelan seorang diri kesakitan-kesakitan mereka, dan Ginny melihat bagaimana tersiksanya Kuma dalam menahan kesakitan-kesakitan mereka, dan dia juga merasakan yang Kuma sacrifice enough. Kemudian ketika kunjungan King Bekori kali kedua, Kuma sekali lagi mengorbankan dirinya dengan merempuh masuk ke dalam api yang marak demi menyelamatkan warga Sorbet yang sedang terbakar, meskipun ramai penduduk di situ mengatakan bahawa Kuma sacrifice enough. Jadi dalam situasi sekarang ini, yang mana sungguh pun kepribadian Kuma telah pun dipadamkan, namun sebenarnya will Kuma lah yang menjadi roh buat Kuma untuk meneruskan tekadnya, which is pada sekarang ini will Kuma yang terbesar, dream Kuma yang terbesar adalah untuk memastikan Bonnie terus hidup. Itu pasallah walaupun memorinya sudah dikeluarkan, tapi Kuma mampu untuk bertindak seolah-olah dia masih lagi ada kewarasan. So guys, what do you think about this video? Please tinggalkan komen korang di ruangan komen untuk aku baca. Dan kalau korang nak dapatkan desain terbaru dari Scorverto Hub design G5 Luffy ini, korang boleh tekan link di ruangan pin komen di bawah. Jumpa korang dalam video seterusnya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi